Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah bertemu lagi dalam rancangan Salam Ramadan. Kali ini kita akan bawakan kembali Ustaz Said Nur Hisham ke studio Alam Maya. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, puasa ini alhamdulillah. Puasa. Alhamdulillah puasa. Cuma kita tak boleh Setakat- cepatkan maghrib lah. Setakat ni cukup pergi puasa. Cuma maghrib tu kita tak boleh awalkan lah. Okey Ustaz. Okey. Hari ni kita nak sembang dengan tajuk, kita nak sembang santai-santai Ustaz dengan Okey. bagaimana dalam puasa tu kita hilang berkat Ustaz. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak ajak penonton-penonton jangan lupa share program ni. Kalau boleh komen ataupun pertanyaan yang berkaitan dengan Ramadan. Ustaz, tanpa Kita ada appear di live Facebook juga ke? kita ada premier Facebook di Salam Baitullah Ustaz. Okey. Penonton kena share. Betul. Kita sebarkan ilmu-ilmu yang ada kan. Yes, alhamdulillah. Tanpa melengahkan masa Ustaz, saya persilakan Ustaz dengan tajuk bagaimana hilang berkat Ustaz. Allahu akbar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertama sekali, what is berkat? Sebelum kita nak cerita nak dapat berkat ke, hilang berkat ke, berkat tu apa? Ya. Kalau mungkin kita selalu sebut perkataan berkat. Kalau orang pergi ke Mekah, dia cari bilik berkat. Itu sebab bilik berkat kat hotel kat Mekah. Sebab haji-haji dengan hajah-hajah dia duduk berpisah lama kan. Jadi dia cari bilik berkat dengan pihak hotel. Itu kat Mekah. Kalau orang Jawa bila sebut berkat ni maksud dia apa? Tahu tak? InsyaAllah saya tahu Ustaz. Berkat tu kan? Jawa dipanggil berkat kan? Kat Terengganu kita orang panggil take away. Okey. Jadi yang penting sekarang kita nak faham apa makna kalimah barakah. Ya. Dari segi agama disebut barakah. Barakah ini sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Kita dapat ketenangan. Kalau sedikitnya cukup. Kalau banyaknya bersyukur dan tidak sombong. Barakah. Kehidupan diberi ketenangan, seadanya barakah. Bertambah kebaikan. Ulama selalu sebut takrif barakah, ziyadatul khair. Bertambah kebaikan. Jadi dalam bulan Ramadan, antara perkara yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita dapat barakah ialah kita menghidupkan sunnah sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kerana pada sahur itu ada barakah. Masalah problem bila hilang barakah. Ulama bincang antara tanda hilang barakah, kita rasa tak ketentuan je dalam hidup. Kita bisnes, duit ada, tapi sentiasa ada masalah yang tak putus-putus. Hati tak tenteram. Duit ada banyak, tapi sentiasa rasa tak cukup. Dengan anak isteri, selalu ada masalah, bergaduh, tak tenang. Bos dengan staff maki hamun bos pun tak suka pada staff. Dia jadi hilang keberkatan. Duit mungkin ada. Jadi kita bimbang. Antara kita bimbang, hilang keberkatan masa kita. Masa berjalan. Tapi tidak ada perkara-perkara berfaedah dalam kehidupan. Semakin hari semakin tua. Tapi semakin jauh dengan Allah. Itu usia yang tidak berkat. Ada harta yang tidak berkat. Ada rumah yang tidak berkat. Ini kita bimbang. Hilang keberkatan. Apatah lagi kalau bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni, kita baca selalu hadis, syaitan dibelenggu. Syaitan di penjara.
Tu ada yang kata tahun ni bukan saja setan kena kurung, aku pun kena kurung. Tapi yang kita bimbang, okey, dalam bulan Ramadan, syaitan dah tak ada. Tapi kita masih lagi melakukan kejahatan. Kita masih lagi melakukan dosa dan maksiat. Sebar gosip, sebar fitnah, maki hamun orang. Jadi syaitan dah tak ada. Kita bimbang itu tanda-tanda tidak ada berkat dalam hidup kita sendiri. Selama ni kita boleh kata, oh syaitan lah punya pasal ni, asuk aku. Sekarang syaitan dah tak ada. Syaitan dah tak ada. Mana yang jahat tu, kita yang jahat. Itu kita bimbang. Itu tanda-tanda hilang keberkatan dalam saki-baki usia kita. Jadi, dalam suasana Ramadan realiti kita sekarang, Ramadan PKP. Kalau sebelum ni, kita berbuka puasa, mungkin ada yang buka di masjid, beramai-ramai, iftar. Sekarang ini peluang untuk kita cari barakah. Kita makan bersama-sama sekeluarga. Kalau hari lauk sedikit, kita kongsi yang sedikit, maka dia akan bertambah barakah. Tapi ada kalanya ketika lauk banyak, rezeki banyak, tetapi bila saling bergaduh, saling mementingkan diri sendiri, orang ni salahkan orang ni pesalahkan orang ni. Di situ antara akan menyebabkan hilang keberkatan. Kita bimbang jadi makan makanan banyak tapi hati tak tenteram. Itu tak barakah. Ini peluang untuk kita Ramadan, kita berterawih sekeluarga, mengeratkan silaturahim, bertambah barakah. Kita bimbang. Kita duduk dalam keluarga, orang lain bertarawih. Kita masing-masing dengan live masing-masing. Dengan gadget je. Orang ni dengan gadget dia, orang ni dengan gadget dia. Terawih pun online. Jadi, kita bimbang. Kita tidak mendapat keberkatan dalam bulan Ramadan ini. Kita renunglah. Jadi, macam kalau misal kata lah, ada yang kita lihat lah, macam Ustaz kata tadi, dia mendengki lah, apa peranan kita sebagai sahabat yang melihat atau saudara mara yang melihat situasi itu, Ustaz. Apa yang kita nak bagi tahu kat dia, keberkatan. Yang pertama sekali, tekan butang share program kita sekarang. Betul. Sesungguhnya betul. Ya, maksudnya ialah kita menyebarkan majlis-majlis ilmu, tazkirah. Sekarang ni cukup banyak kuliah-kuliah live di Facebook, di YouTube, di Instagram, media sosial kita, untuk kita beri peringatan pada hati-hati kita supaya cari keberkatan, antaranya dengan majlis ilmu. Mungkin kita tak boleh nak nasihat secara direct. Kita tolong share, dia tengok. Jadi mungkin ada perkara-perkara yang disebut oleh ustaz-ustaz kita, guru kita, bakal menyentuh hati-hati mereka ni, insya-Allah, khususnya dalam bulan Ramadan ni. Moga-moga terjentiklah hatinya untuk berubah, ya kan Ustaz? InsyaAllah. Jadi kalau Ustaz, kalau dari segi rezeki ni Ustaz, macam mana kalau macam kita kata, ada yang kata dia berserah pada Allah yang rezeki, tapi masih ada lagi titik-titik yang hitam, mengatakan bagaimana aku nak mendapat rezeki yang lebih, Ustaz. Ustaz. Yang pertama sekali, bab rezeki, kita kena ikhtiar, kita kena cari, kita kena usaha. Itu dari segi kalau dia nak tunggu rezeki tak boleh, kena usaha, kena ikhtiar. Macam kita lah, kita nak buat program di TV. Saya stranded, saya tersangkut di Terengganu. Penerbitan ada di Kuala Lumpur. Kita cari jalan supaya kita boleh komunikasi. Alhamdulillah boleh buat rakaman. Alhamdulillah. Maka begitu juga dengan mencari rezeki. Kita tidak boleh selamanya beralasan PKP, tak boleh bergerak. Kena usaha, kena cari, kena ikhtiar. Kemudian kita doalah last sekali. Itu yang pertama, bab kena cari rezeki. Perkara kedua, dalam bab rezeki ni, ada dua soalan akan ditanya. How did you get and how did you spend? Bagaimana kamu perolehi rezeki, bagaimana kamu belanja rezeki. Dua persoalan ini berkait rapat dengan isu keberkatan yang kita bincang ni. Macam mana dapat rezeki? Dapat rezeki secara halal. Dia berniaga. Alhamdulillah dia tak tipu orang, dia tidak terlibat dengan riba.
Kalau dia sekarang ni berniaga online, bagi katalog produk, yang barang yang dihantar, barang yang sama, ikut spek bagaimana dijanjikan, itu bagaimana dia dapat rezeki. Yang kerja jual COD barang, hantar barang malam-malam jual buah. Rupanya buah ada yang buruk, ada buah yang tak elok. Orang nak makan sahur besok tengok-tengok, sebahagian dah rosak. Jadi rezeki kita tu. Yang bekerja work at home, gaji jalan tapi kerja kat rumah, pastikan menepati yang sepatutnya. Betul. Pakai kain plekat ke kain batik ke tak kisahlah. Tu host tu pakai kain plekat ke kain batik tak kisah. Yang Betul. penting kita jalankan tugas kita. Bagaimana gaji kita berjalan. Itu berkait rapat dengan keberkatan. How did you get? Macam mana kita perolehi rezeki. Demikian juga persoalan kedua, how did you spend? Bagaimana kita belanjakan rezeki. Kita belanjakan pada perkara-perkara untuk makanan, untuk minum halal, dan jangan lupa kita bayar hutang. Jangan lupa bayar zakat. Sekarang ni musim zakat, zakat fitrah, alhamdulillah, pusat-pusat zakat bagi kemudahan zakat secara online, bayar zakat secara online. Alhamdulillah, bayar zakat. Dan Ramadan ini jangan lupa juga untuk kita perbanyakkan bersedekah. Yang ada rezeki lebih itu bersedekah. Dalam bab bersedekah pula, utamakan saudara mara. Abang, kakak, pak saudara, mak saudara, sepupu. Barulah kita dapat dua pahala. Dapat pahala sedekah, dapat pahala silaturahim. Di situ dia akan menarik keberkatan dalam hidup kita. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dari pokok pangkalnya, berkat ni terletak pada diri sendiri. Niat kita sendiri. Sama ada kita niat dan cara kita usaha. Betul Ustaz. Cara kita usaha. Tapi lebih kepada berkat ni kalau daripada secara umumnya Ustaz, lebih kepada rezeki Ustaz, betul tak? Ya. Yeah. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Selepas ini kita ada segmen soal dan jawab. Ada 3 soalan daripada penonton Salam Ramadan. Baik Ustaz? Boleh, insya-Allah. MITI juga telah mewajibkan supaya syarikat-syarikat yang dibenarkan beroperasi mesti mengemukakan senarai pekerja yang terlibat semasa tempoh PKP dan memastikan pergerakan pekerja terbabit hanya terhad dari rumah ke kilang atau premis sahaja. Syarikat hendaklah menyediakan alat saringan suhu badan atau thermal scanner serta saringan gejala batuk, sakit tekak atau sesak nafas. Bacaan bagi setiap pekerja hendaklah direkod dan disimpan untuk tempoh sekurang-kurangnya 3 bulan untuk rujukan. Kembali lagi dalam Salam Ramadan. 3 soalan akan saya ajukan kepada tetamu hari ini, Ustaz Said Nur Hisham, Tuan Padang. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz masih lagi bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Baik Ustaz, 3 soalan daripada penonton. Bagaimana dengan puasa seseorang sekiranya dia pitam dan dia pengsan selama 2 Soalan ni datangnya dari Ahmad dari Johor. Silakan Ustaz. Pengsan dan pitam, biasa ulama bincang ada 2 situasi. Situasi pertama, pengsan dia sepanjang hari. Sama ada pengsan sendiri ke ataupun pengsan dia ambil obat bius ke, nak rawatan ke. Sekiranya pengsan itu sepanjang hari, bermula daripada sebelum terbit fajar, masa kita sahur tu,
sehinggalah maghrib. Sepanjang hari sampai maghrib. Kalau yang macam tu, puasanya tidak sah dan wajib dia qada balik lah. Sebab apa? Sebab dia tidak berlaku dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa kerana Allah. Benda itu tidak berlaku. Sebab dia tak makan, tak minum bukan sebab dia ni tak nak makan, tak minum kerana Allah. Tapi sebab dia pensan. Ini sekiranya pensannya sepanjang hari. Tapi yang tanya tadi pensan dia 2 jam. 2 jam. Maka puasa dia sah dengan syarat dia sedar balik tu di siang hari lah. Kalau 2 jam memanglah hari kita panjang kan. Jadi sah lah puasa dia. Baik. Jadi sah puasanya. Okay, Cik Ahmad jawab soalannya tadi. Maka puasa bagi orang yang pitam atau pengsan selama 2 jam sah puasanya. Jadi soalan yang kedua, Ustaz. Hari apakah yang diharamkan memotong kuku dalam bulan Ramadan? Saya tak pasti tapi ini soalan dia daripada Azura Putrajaya. Memang haram kalau potong jari tanpa sebab. Kalau potong jari. Kalau potong jari haram lah tanpa sebab. Kalau potong kuku, tiada hari yang diharamkan. Potong kuku, boleh potong kuku. Cuma adalah sunat kalau kita potong hari Jumaat. Kan? Tak ada masalah. Yang haramnya bulan Ramadan ni tak boleh makan, tak boleh minum di siang hari. Itu yang diharamkan. Walaupun makan. Yalah Ustaz, walaupun makanan tu halal thayyibah Ustaz, haram makan. Allah Ta'ala nak latih kita. Sebenarnya ibadat puasa ni nak latih kita tak buat. Ibadat lain semua latih kita buat. Solat kena buat, baca Quran kena buat, haji kena buat, ke Mekah kena buat. Puasa melatih kita tak buat. Apa yang dilarang? Tak makan, tak minum, tak maki hamu, tak tunaikan nafsu suami isteri, tak buat apa yang dilarang. Tekan break. Jadi puasa tu bermakna berehat seketika. Jadi soalan tadi, haram hari apa? Tiada haram, melainkan ada hari yang disunatkan. Betul Ustaz? Ya, betul. Baik, soalan yang ketiga Ustaz, soalan yang terakhir. Sejak umur berapa kita kena ganti puasa yang tertinggal Ustaz? Sejak balik lah. Sejak kita balik. Sejak kita balik. Host kita ingat tak lagi balik masa umur berapa dulu? Okey Ustaz. Ustaz jangan tanya saya balik Ustaz. Payah tu jawab. Tapi Ustaz, wajib kita qada balik sejak kita balik. Jadi kalau ada orang-orang yang mungkin dia tinggal puasa, Ustaz, saya sekarang umur 29. Saya lah umur tak puasa, baru nak insaf sekarang. Jadi macam mana? Dia boleh kira lah anggaran dia balik tahu bila bulan masa umur ni dia tak puasa langsung ke Ramadan ataupun dia puasa sikit-sikit. Qada lah. InsyaAllah taubat Allah terima. Ya, insyaAllah dengan kesesalan beliau untuk menggantikan puasa-puasa yang tertinggal, maka insyaAllah Allah terima ibadah itu. Allah terima, jangan bimbang, Allah terima. Ya. Baik Ustaz, kita nak berehat sekali lagi untuk kita akhiri segmen ini. Yang ke mana? Air tak ada air. Air. Allah Akbar. Okey Ustaz. Okey. Kita berehat. Ustaz, kalau Ustaz nak minum tak kisah. Okey Ustaz. Kita berehat seketika. Jangan ke mana. Okey. Sebagai langkah keselamatan untuk menjamin semua pekerja syarikat-syarikat yang dibenarkan beroperasi adalah bebas dari COVID-19, MITI akan bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia menerusi Pertubuhan Keselamatan Sosial atau PERKESO, di mana pekerja-pekerja diwajibkan menjalani saringan COVID-19. Majikan yang memohon untuk beroperasi perlu memastikan pekerja-pekerja menjalani saringan ini di lebih 3,000 panel klinik kesihatan PERKESO di seluruh negara
mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh KKM. Kembali lagi dalam Salam Eid Ramadan. Dah masuk ke segmen yang ketiga, segmen yang mungkin saya rasa yang ramai tunggu-tunggukan segmen ini, segmen perkongsian. Masih lagi bersama kita Tuan Said, Ustaz Said Nur Hisham, Tuan Padang. Hari ini Ustaz nak kongsikan apa Ustaz? Okey. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila azan subuh, Rasulullah pergi ke masjid. Isteri baginda Ummul Mukminin Al-Juwairiyah, Juwairiyah duduk kat rumah. Isteri Rasulullah ni sembahyang subuh, dia berzikir. Rasulullah pergi masjid. Bila Rasulullah pergi masjid, Rasulullah sembahyang subuh, Rasulullah duduk dengan sahabat, jawab soalan, orang tanya apa semua. Akhirnya Rasulullah pulang ke rumah pada waktu duha. Duha, makna lama lah baru Rasulullah balik ke rumah. Apabila Rasulullah sampai di rumah, baginda melihat isteri baginda masih duduk atas jadah lagi. Maknanya lama dia duduk berzikir daripada subuh tadi sampai waktu duha. Rasulullah balik masih duduk kat sejadah. Rasulullah kata, wahai Juwairiyah, kamu buat apa tu? Dia kata, aku berzikir dari tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu zikir, aku ulang 3 kali je zikir tersebut, sama pahalanya dengan zikir kamu daripada subuh tadi sampai sekarang. Ya. Zikir tu aku hanya ulang 3 kali saja. Tetapi menyamai pahala zikir kamu daripada subuh tadi sampai waktu sekarang. Apakah zikir tersebut? Lalu Rasulullah pun sebut, zikirnya ialah Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Diulang 3 kali. Sekali lagi. Saya nak ajak para penonton ikut saya sekali lagi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Diulang 3 kali zikir itu menyamai pahala zikir Al-Juwairiyah tadi daripada subuh sehinggalah waktu duha. Moga-moga kita dapat amalkan zikir-zikir seperti ini, terutamanya pada bulan Ramadan. Moga-moga ia menambahkan lagi himpunan pahala kita di bulan yang mulia ini, insya-Allah. InsyaAllah. Ustaz, apa terjemahan pada zikir tadi Ustaz? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Maha suci Allah daripada sebarang kekurangan. Adada khalq, subhanallah bihamdihi, dan segala puji bagi Allah. Adada khalqihi, kepujian itu sebanyak seluruh makhluk ciptaan Allah. Wa zinata arshihi, seberat timba arasnya yang begitu agung. Wa midada kalimatih, dan seluruh dakwat yang menulis seluruh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nak beritahunya bahawa kemuliaan, kepujian, kita mensucikan Allah yang semaksimum, extremely, tidak ada batasannya. Kita puji Allah Subhanahu wa taala ini. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Siapa yang ada maksurat, buku doa maksurat, ada dalam maksurat zikir ni. Sama-sama kita amal, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Said Nur Hisham. Hari ini banyak dia menekankan pendekatan kita kepada Allah, keberkatan dalam perjalanan hidup kita. Ya Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kita jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamatlah sudah 30 minit program Salam Eid Ramadan pada hari ini yang dikongsikan oleh Ustaz
Said Muhammad Nur Hisham yang berkaitan dengan keberkatan. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada esok hari. Saya Casey Rozaimi mengundurkan diri. Jangan lupa share, like dan komen. Peace. Salam Baitullah. Assalamualaikum. Bye-bye.